الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi menjadikan kita seorang yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi menjadikan kita seorang yang sentiasa bersemangat untuk beramal ibadah, mempersiapkan diri sebelum hari kematian kita, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan umur yang ada ni dapat kita manfaatkan sebaiknya, insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita mula pada muka surat yang ke-28 bagi yang ada buku ni, iaitu pada ayat yang ke-42 daripada surah An-Nazi'at. Ayat 42 surah An-Nazi'at, insya-Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakka فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى صدق الله العظيم.
Ayat yang ke-42 tuan-tuan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Tak ada hukum situ. Fima anta min zikraha. Anta, nun mati bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Kita kena dengungkan qadar 2 harakat. Anta min zikraha. Min zikra, nun mati bertemu dengan zal, pun juga ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki ni kita baca dengan menyembunyikan bunyi nun mati ke dalam huruf-huruf ikhfa. Kalau huruf tu huruf ta, sembunyikan dalam huruf ta bunyi nun mati tu. Kalau huruf zal, sembunyikan dalam huruf zal. Itu huruf ta. Kalau zal, min zikraha. Ila rabbika muntahaha. Ila rabbika muntadu, itu pun ikhfa hakiki. Jadi yang tak berapa nak mahir tajwid ni bolehlah kita berpandukan kepada kaedah penulisan Resam Usmani ni, iaitu setiap nun yang mati apabila tiada tanda mati di atasnya hendaklah didengungkan qadar 2 harakat. Kalau nun tu mati ada tanda matinya, maka nun tu tak boleh didengungkan. Jadilah tuan-tuan bacaan yang lebih kurang bunyi dia, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min zikraha. Ila rabbika muntahaha. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari tuan-tuan kita tengok pula dari sudut ilmu tafsirnya. Ayat yang ke-42, orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Yas'alunaka tu maksudnya mereka bertanya kamu tentang hari kiamat, bilakah berlakunya. Jadi di sini maksudnya yang bertanya ni orang-orang musyrik, yakni setelah Allah menerangkan kekuasaannya dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati, sebagaimana dia berkuasa pula menciptakan alam. Diterangkannya di sini kepada Rasulnya bahawa pada masa itulah malapetaka yang amat besar datang menimpa. Manusia pun teringat apa yang dikerjakannya setelah terlihat dalam buku catatannya. Diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang, sama ada mukmin maupun kafir, boleh melihatnya. Terdapat di dalamnya orang-orang yang melampaui batas disebabkan zalim dan takbur, juga orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia dengan menuruti sahaja kehendak nafsu syahwatnya dan merupakan sama sekali amalan untuk akhirat. Maka sesungguhnya neraka jahim yang menyala-nyala itulah tempat tinggalnya. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan takut semasa berdiri di hadapannya pada hari dia dihisab, meyakini kudrat dan kekuasaannya, lalu menahan nafsu hingga dirinya tidak tercebur ke dalam perkara-perkara yang haram, maka syurgalah menjadi tempat tinggalnya yang tetap. Jadi tuan-tuan, ini sedikit huraian daripada Ustaz Ahmad Suranji. Sebenarnya kita dah bincangkan minggu lepas rasanya sampai ayat ke-41. Adapun ayat ke-42 ni sebenarnya menceritakan di sini seperti mana dicatat oleh Imam Al-Qurtubi, bahawasanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang-orang musyrik Mekah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata takunu sa'atu istihza'an. Dia tanya Nabi, bila berlakunya kiamat ni Muhammad? Dalam keadaan istihza'. Istihza' ni maksudnya nak mempersenda-sendakan Nabi. Nak main-mainan Nabi lah. Maka fa'anzalallahu azza wa jalla al-ayah. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat ni. Mereka bertanya kamu Muhammad tentang
hari bilakah berlakunya kiamat. Turun ayat ni. Kata Urwah bin Zubair, fima anta min zikraha. Kita tengok ayat 43 tuan, sebab ayat ni ada kaitan. Ayat 43, siapakah engkau maka dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, yakni ketentuan waktunya. Hanya saja engkaulah pemberi peringatan kepada siapa yang takut kepadanya, yakni hari kebangkitan. Jadi ayat 42 sampai 45 ni sebenarnya menceritakan tentang orang musyrik Mekah yang bertanya kepada Nabi, bilakah berlakunya hari kiamat? Allah Ta'ala pun turunkan ayat 42, 43 ni dengan jawapan, siapa engkau wahai Muhammad untuk menyebutkan waktunya? Orang tanya, engkau wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, siapa kau nak sebutkan hari itu? Kau pun tak tahu, itu maksudnya. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Hari kiamat ni, pengetahuan tentang kiamat ni Tuhan engkau saja yang tahu wahai Muhammad. Maksud ayat 44, innama anta munziru man yakhshaha, kamu tu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memberi peringatan kepada siapa yang takut kepada hari kiamat ni. Jadi Allah Ta'ala cerita, wahai Muhammad, orang tanya kau tentang hari kiamat, bila berlaku dengan tujuan nak main-main. Padahal kau tu siapa nak beritahu hari kiamat ni bila? Kata Allah Ta'ala. Padahal ilmu tentang hari kiamat ni Tuhan kau je tahu. Dan engkau wahai Muhammad hanya diperintahkan untuk memberikan peringatan tentang hari kiamat. Ini maksud ayat 42 sampai 45. Jadi dalam ayat ni diceritakan sebab kepada turunnya 4 ayat ni. Kerana seperti mana kata Ibnu Zubair, kata dia, Nabi SAW sentiasa bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, bila berlakunya kiamat ni ya Allah, bila berlakunya kiamat ni. Orang tanya Nabi, Nabi tanya Allah Taala, maka turun ayat fi ma anta min zikraha, siapa kamu wahai Muhammad untuk menceritakan tentang hari kiamat ni. Kemudian turun ayat ila rabbika muntahaha, hal hari kiamat ni Allah Ta'ala je, Tuhan kamu je yang tahu wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Jadi kata Ibnu Abbas, Nabi SAW sentiasa bertanya kepada Allah Ta'ala kerana dia diasak oleh orang musyrik Mekah. Bila berlaku ni kiamat? Bila berlaku ni kiamat ni wahai Muhammad? Engkau kata engkau utusan Allah. Kalau engkau utusan mesti tahu bila berlaku kiamat ni. Dengan tujuan nak main-mainkan Rasulullah, nak mempersendakan, mengejek-ngejek Nabi. Maka sentiasalah Nabi menyoal Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga turun ayat, serahkanlah kepada Allah, Tuhan kau saja yang tahu wahai Muhammad tentang hari kiamat ni. Tugas kamu hanya menyampaikan sahaja berita tentang kiamat ni kepada orang-orang yang takutkan hari kebangkitan ini. Jadi kata Ustaz Ahmad Sonhaji di sini Allah mengingatkan Rasulnya akan adanya orang-orang kafir yang mendustakan kiamat. Mereka itu bertanya kepadamu secara mengejek, bilakah kiamat itu terjadi? Dan bila pula orang mati dihidupkan kembali dari kuburnya? Banyak ayat. Aiza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun. Adakah kami ni bila dah mati, dah jadi tulang, dah hancur, kami ni akan dibangkit kembali wahai Muhammad? Ada perkataan banyak begitu kan. Ada yang lain, a inna lamukhrajun, kami ni dikeluarkan balik daripada kubur ni. Semuanya tujuannya bukan nak tahu, tapi nak mempermain-mainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi dia bahaskan, kenapa ayat ni turun? Hanya saja engkaulah pemberi peringatan kepada siapa yang takut kepada hari kebangkitan ni. Jadi hari kiamat ni, adakah Nabi patut sampaikan kepada orang yang takut saja, orang yang beriman saja? Orang tak takut kiamat tak payah sampaikan.
Kata Imam Qurtubi, jadi ayat ni bunyi macam ni, bukanlah maksudnya cerita kiamat ni hanya sepatutnya didengar oleh orang beriman saja. Tapi nak beritahu bahawasanya hanya orang-orang yang beriman saja yang ambil borek hal kiamat ni. Walaupun Nabi sebenarnya disuruh cerita hal kiamat ni pada semua orang, tapi ayat ni turun sebenarnya nak beritahu yang ambil borek hal kiamat ni, hari kebangkitan ni, hanyalah orang-orang yang beriman saja. Yang boleh takut kepada hari kiamat ni hanya orang-orang beriman saja, yang sungguhlah keyakinannya, sungguh-sungguh yakin dengan Allah Ta'ala, dia akan ambil borat hal-hal kematian, hal kebangkitan daripada kubur. Besok Tuhan nak timbang amalan, akan dihisap segala perbuatan. Bukan orang tak tahu tuan, semua orang tahu ni. Saya muka bumi ni, kut tanya, siapa sini yang yakin hari kiamat akan berlaku? Semua yang nama Islam, beriman, semua angkat tangan. Tapi apa yang mereka lakukan? Persiapan yang mereka buat untuk menghadapi hari kebangkitan ni. Walaupun Islam ramai, tapi dari sudut keyakinannya dapat dilihat di sana. Orang yang betul-betul yakin, betul-betul nampak, betul-betul dapat merasakan, orang ini yang akan memenuhi Masjid Surau. Bukan saja bulan Ramadan, bulan tak Ramadan pun datang masjid dan surau. Orang ini yang banyak istighfar, orang ini yang banyak selawat, orang ini yang banyak mengaji. Keyakinan itu mendorong dia untuk membuat persiapan sebelum berlakunya hari kebangkitan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, hanya saja engkaulah pemberi peringatan kepada siapa yang takut kepadanya, yang takut kepada hari kebangkitan. Orang yang tak takut, dia boleh tak mati je kan. Saya tak kiamat dah, ada, tapi tak takut, tak adalah bersedia dah. Kan, masuk hutan, orang tak takut. Tempek ni koreh ni banyak hantu saja. Orang tak takut, ampun nak risau, relax ada jalan. Ya, ada hantu tak relax. Cuba tengok orang takut. Kan, kiri kanan, dia pun jalan pun nak gati-gati je. Ada kau tak ni? Itulah keadaannya takut pada hari kebangkitan ni. Hanya orang-orang yang betul-betul beriman dan betul-betul takut, orang inilah nanti yang akan mempersiapkan diri untuk kematian. Yang lain tak ada dah. Mati sok, tanam dalam kubur, dah habis cerita tu kan. Tak payah nak susah-susah dah. Ini masalah umat Islam hari ni. Mereka celik, dalam masa yang sama mereka buta. Macam mana cakap tu? Celik, dalam masa yang sama buta. Itu ayat yang ke-45 tuan-tuan. Dan akhir sekali, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bila berlaku kiamat, pada hari mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia kecuali sebentar sahaja, sama ada pada waktu petangnya atau paginya. Bila tiba-tiba dah berlaku kiamat, baru rasa, ya Allah, hai, dah kiamat dah. Rasa baru duduk sepotang. Macam kita hari ni lah, baru semalam raya. Ni dah bulan 10 seboleh. Naik bulan 1 sudah raya dah semula dah. Kan? Sibuk kita pakai mask, pakai topeng dulu, pandemik. Ingat pandemik tu, bila pandemik tuan? Dah 2 tahun berlalu. Bukan 2 minggu tuan. Kita rasa semalam pun kan. COVID. Walaupun tak cerita COVID, kita ingat lagi tu pakai topeng pergi sekolah semua kan. Aku tanya balik, bila COVID tu? Dah 2 tahun tuan. Tak sadar tu 2 tahun tu. Dah 2 tahun lah kita dah bising pandemik COVID 2 tahun dah. Pergi rasa semalam gitu. Baru semalam rasa nasib baik dah tak pakai mask kita kan. Kita rasa semalam lagi. Semalam tu dah 2 tahun. Tak sadar kan? Memang tak sadar tuan. Tahu-tahu kita bangun, terkejut kita. Tiba-tiba ada orang perempuan lalu, budak muda. Pontianak ke apa ni? Rupa menantu kita. Dah menantu rupa Bila? Semalam anak bujang kahwin dah. Yo tuan, tak rasa. Saya selalu sebut dengan kawan-kawan kan. Baru semalam daripada Semenda, Tok Abdullah pindah ke Semadah. Tok Haji Abdul Sa'il pindah setelah Padihnya. Semalam tu rupa-rupa dah 5 tahun.
Tahun depan masuk tahun yang ke-6. Itulah yang berlaku nanti bila hari kiamat. Dah kiamat. Semalam rumah saya hiruk-piruk rumah tu. Tiba-tiba saya bangun pagi tengok 2 orang yang nak setinggal kat rumah ni. Dah 4 orang semua dah keluar, 3 orang dah keluar. Tinggal saya dengan rumah saya dengan anak saya yang bongsu. Mana pergi 3 orang ni? Dah tak ada. Baru semalam dia pergi balik rumah tu. Tak ada tuan. Masuk. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di rumah kita sekarang. Kita tinggal rumah kita ya. Kita nyanyi lagu Nustan 4-5 lagu pun tak habis-habis dah. Situ. Kerja-kerja kita dengan rumah kita ya. Capek waktu tu berlalu. Bukan tak lama, masa tu lama tuan. Tapi itulah dia umur dunia. Cukup cepat perjalanannya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, hari kiamat besok, tiba-tiba mereka merasakan, baru hidup sepagi, tiba-tiba dah kiamat. Ni Allah Ta'ala ceritakan sebenarnya ni perihal orang kafir ni. Bukan orang kafir, kita pun sama rasa macam tu. Apabila orang-orang kafir melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan tinggal di dunia atau dalam kubur hanya sebentar sahaja, seolah-olah mereka berada pada waktu petang atau pagi, tidak sampai sehari masanya sudah pun habis. Tak ada tuan-tuan orang main dengan masa ni, dia main-main dengan masa ni, dia untung no. Semua rugi. Sebab itulah Nabi sebut nikmatani nikmatani, ada 2 nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua-duanya melibatkan masa. Ada 2 nikmat yang orang banyak tertipu kata Rasulullah. Ada 2 nikmat Tuhan bagi, orang yang banyak tertipu pada 2 nikmat ni. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Sihat dengan masa lapang. Sebab itu masa sihat, orang elok ngambu-ngambu ya. Cuba tengok dia sakit. Kalau elok ni saya pergi ke masjid sembahyang dia. Semua nak buat, saya baca Quran ni, kalau tokat dah elok, saya baca 1 hari 3 juzuk tadi. Apa dia nak buat lagi? Masa dia sakit lah dia jangan nak ibadat. Masa dia sihat tak ada. Sebab masa sihat tu Nabi sebut banyak orang kena tipu. Satu lagi masa lapang, orang kena tipu. Buat kerja tu bang, buat kerja tu, ni cikgu sekolah ni. Cuti 2 hari. Sabtu Ahad, ni baru petang Jumaat. Esok pagi buat kerja tu bang. Ni saya lah ni baru rumah kan. Hari Sabtu pagi baru petang kan buat tu. Alah, esok lagi ada Ahad sekali lagi. Tengok Ahad mak kita suruh balik Bukit Rokan. Tu tak payah. Sudah tak siap kerja. Sebab apa tu? Masuk biar-biar masa lapang. Kita masa lapang dah masa lagi. Dah sampai seniah baru nak buat. Itulah yang berlaku. Dan Allah Ta'ala dah ceritakan awal-awal lah, ingatlah. Manusia sifat macam itu. Masa lapang dengan nikmat sihat, dia selalu kena tipu, kata Allah Ta'ala. Kita tahu tu. Tapi setiap kali itulah kita kena tipu. Oleh kesihatan dan masa lapang. Sebab itu di sini disebutkan ka'annahum yauma yarawnaha, kata Imam Qutubi, ya'nil kuffaru yarawna sa'ah. Kata Imam Qutubi, iaitu orang-orang kafir ni, tak kala mereka melihat sa'ah, hari kiamat, lam yalbasu, mereka rasa tak tinggal, ai fi dunyahum, di dunia mereka itu, illa ashiyatan aw duha, ai qadru ashiyah aw qadru duha. Orang kafir bila kiamat ni, ya Allah, baru hidup sepotang, baru sehari, baru sepagi, tiba-tiba dah kiamat. Kata Imam Qutubi, menunjukkan taqlilu muddatid dunya. Allah Ta'ala pendekkan, sikitkan umur tempoh dunia ni. Masa tu tapi capek. Perjalanan cepat tuan-tuan. Sebab itu ada kata-kata daripada ni kan, daripada ahli hukama kita kan, ad-dahru fi sarfihi ajib. Ad-dahru fi sarfihi ajib. Lakinnal ghaflata fihi ajabu. Masa tu beredar cukup pantas, cukup mengajaibkan, kata ahli-ahli pendidik pandai ni. Masa yang laju tu perjalanan dia cukup mengajaibkan, cukup ajaib katanya. Tapi lagi ajaib, lebih ajaib, dalam keadaan masa tu laju, orang boleh lalai lagi. Orang boleh suka-suka lagi.
Seolah-olah kiamat tak berlaku. Masa laju dah jaib dah. Lagi jaib. Dalam keadaan masa laju tu orang boleh santai-santai, rehat lagi. Itu kata-kata cerdik pandai yang kita kena fikirkan sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu pendapat mengatakan di sini, bukannya mereka merasakan tempoh dunia tu pendek, bahkan ada mengatakan tempoh mereka tidur dalam kubur. Dalam kubur tu baru sekejap je kubur kan, lepas tu dah kiamat dia. Itu pun ada yang mengatakan begitu. Sebab itu tuan-tuan, jangan main-main dengan masa ni. Main dengan masa ni tak ada orang untung, semuanya akan rugi. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita. Bila kita baca wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, memang rugi. Nabi pun sebut dua nikmat manusia selalu kena tipu, sihat dengan masa lapang, rugilah kena tipu. Allah Taala pun dalam Quran dah beritahu, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan orang beriman dan beramal soleh. Kan berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Jadi itu nak kena perhati sama-sama, tuan-tuan. Orang Arab pun sebut al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu, kalau kamu tak potong dia, qata'aka, dia akan potong kau. Jadi kita kena pandai-pandailah tuan-tuan manfaatkan waktu masa. Macam ni sekarang ni kita dah berapa tahun dah umur kita ni kan. Umur dah semua mencecah 40 tahun, 50 tahun ke atas dah. Baru semalam kita 30 tahun. Kan tiba-tiba dah 50 tahun. Ya tuan-tuan, saya lepas pandemik bila keluar saya cakap, pergi ke mana-mana tempat mengajar, saya tengok orang dah putih janggut dah banyak janggut banyak macam biasa, hitam jadi putih, ramai macam tu. Cuma Imam Haizul saya tengok dia elok, hitam maintain ni lagi. Tapi Imam Zaki, Imam Zaki saya dah nampak betul, lain macam nak rasa ni dah putih betul ni Kita tengok orang putih, kita pun putih dah sebenarnya. Yo tuan, ramai saya tengok, makin tua lah acik-acik ni khabar. Awak pun dah acik sebenarnya orang panggil. Saya tak terasa saya tua dah. Saya dah cerita dulu sekali tu saya beli kuih. Beratur-ratur budak tu umur 20 tahun. Dia beritahu adik tu, kau tepi dua ni atuk dia nak beli. Ya Allah, dia kata atuk pun terasa. Kalau dia kata acik okey lagi. Orang asam punya budak atuk punya kita. Budak kata ramai ni kita dah duduk depan tu, budak duduk depan tu. Kepala tapi atuk nak beli ni dia. Terasa lah tua tuan. Tu kita tuan. Yo, saya memang terasa tuan. Saya rasa ni 96 saya balik ke Malaysia daripada Musi. Tapi kalau tuan-tuan suruh cerita saya elok-belok jalan nak ke kuliah, jalan nak pergi makan kabab, jalan nak pergi makan shawarma, saya boleh cerita tuan. Baru kau? Bukan baru tuan. 96 sampai sekarang dah 20 tahun lebih. Tapi saya boleh cerita lagi. Kat mana kedai kabab, kat mana shawarma, kedai daging, rumah saya yang pertama, rumah saya yang kedua, rumah saya yang ketiga, semua saya boleh bayangkan. Bontuk meja saya kuliah tu berlubang ada sekali tu jawab tembus pensel bawah ni pun ada. Miskin ni kan duduk kursi tu nak jawab pekso ni degree ni. Tengah tadi boom pen jatuh bawah meja tu, rupa berlubang macam. Naif tuan-tuan, memang susah. Boleh cerita lagi sampai ke hari ni. Makna bukan tak lama tapi masa tu macam pendek. Tiba-tiba tuan-tuan saya dah ada kat Malaysia. Tiba-tiba saya dah ada dekat sini. Di Rambau. Padahal saya dah duduk sampai balik macam tu kat 12 tahun saya duduk kat Tampin. Bangun pagi tengok kat Rambau lah. Apa nak tiba-tiba kat Rambau ni? Memang tiba-tiba tuan. Illa asyiyatan aw duhaha. Tak tahulah esok pagi apa lagi kejutan ke. Mungkin esok pagi bangun dia budak kecil. Siapa kau ni? Rupa cucu saya. Tak tahu. Atau bangun pagi tengok kat mana ni? Rupa dalam kubur. Tak tahu tuan-tuan, semuanya boleh berlaku. Jadi jangan main-main dengan waktu tuan-tuan. Pandai-pandailah kita gunakan masa kita. Setiap waktu adalah berharga dalam tempoh umur kita sekarang. Kan? Jangan kosong gitu tuan-tuan. Kalau malih boleh duduk kau. Ini pesan guru kita. Kalau nak baca Quran, malih nak selawat, malih hari tu jiwa kita ada masa kita lombahan. Jangan duduk kosong menung tengok bom rebah makan botik, tak dapat apa-apa macam tu. Kan duduk munajat dalam sepi kita panggil. Duduk. Ya Allah, latih betul rasa ya Allah. Nak berzikir dah malih ya Allah.
nak selawat, latih waktu asal nak baca Quran, tokak porid. Cakap yang tu. Kita berbicara dengan Allah. Kalau ini satu kelemahan aku, ya Allah, berikan aku kekuatan, ampunkan dosa-dosa aku, ya Allah. Jangan biar kosong waktu itu. Tak boleh itu tuan-tuan. Rugi kita. Sebab umur kita tak tahu bila penyudah dalam keadaan sekarang ni macam-macam boleh berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Kita habis surah An-Nazi'at tuan-tuan. Kita masuk sikit kepada surah yang baru, iaitu surah Abasa. Abasa ni maksudnya masam muka. Abasa bukan Abbas ya. Abasa. Piku Abbas tu maknanya masam muka. Abbas kan. Abasa, bermasam muka maksudnya. Jadi surah Abasa ni iaitu surah yang ke-80, mengandungi 42 ayat dari jenis Makkiyah. Jadi bila sebut dari jenis Makkiyah, kita fahamlah bahawa ayat ini turun sama ada di Mekah ataupun kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Mekah. Bila sebut Makkiyah, dia turun di Mekah ataupun sekitar Mekah, kawasan yang lebih hampir ke Mekah daripada Madinah. Jadi itu maksud ayat-ayat Makkiyah. Makkiyah ataupun satu lagi Madaniyah. Dia tak ada lain ya, dua-dua je, Makkiyah atau Madaniyah. Diturunkan selepas turunnya surah An-Najm. Wan najmi iza hawa kan. Lepas surah Najm ni baru turun surah Abasa ni. Tapi tuan-tuan tengok, taklah lepas tu sebelum Abasa ni surah Najmi. Sepatutnya lepas turun surah Abasa, dia turun lepas Najmi, masihlah surah Najmi kan. Dia bawah surah Abasa. Mana pergi surah Najmi? Sebelum Abasa ni Nazi'at. Jadi sebab yang itu kita kena faham, letak duduk ayat-ayat surah-surah dalam Quran ni dia secara tauqifi. Dia bukan diletakkan oleh para ulama, tetapi diletakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu daripada Allah. Kalau tak kat ni kat sini wahai Muhammad, sini kat sini surah ni lepas ni, surah ni lepas ni, surah ni. Sebab itulah walaupun yang pertama turun Iqra, tapi Iqra duduk kat ujung. Ayat yang akhir turun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tu yang akhir turun tapi duduk juzuk 3. Juzuk 3. Kenapa macam tu? Sebab letak duduk surah-surah ayat-ayat ini sebenarnya dia secara tauqifi. Tauqifi maksudnya wahyu daripada Allah yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi melalui Jibril. Jadi Rasulullah pun letak, bukan diletakkan oleh para ulama. Bukan diletakkan oleh para ulama. Tak ada dah, Nabi yang letakkan. Sebab itu kedudukan ayat walaupun turun dia lepas ni tak sama tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Muhammad telah bermasam muka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermasam muka. Abasa wa tawalla, dan berpaling. Allah Taala kata Rasulullah SAW telah bermasam muka dan berpaling. Kenapa Rasulullah bermasam muka dan berpaling? Kerana dia telah didatangi oleh seorang yang buta. Anja'ahul a'ma. Jadi Allah Taala cerita macam satu sindiran ni. Allah Ta'ala sebut Muhammad dah masam muka berpaling dah, pusing muka Sebab apa? Ada orang buta datang ke dia. Ni apa cerita tuan-tuan? Kenapa Rasulullah masam muka padahal datang orang buta ya? Apa cerita huraiannya tuan-tuan tengok. Surah ini dimulai dengan menyebutkan kisah seorang sahabat Nabi yang buta. Oleh kerana ia terlibat dan menjadi bahan cerita dalam kitab suci Al-Quran, jadilah ia seorang tokoh sahabat yang terkemuka. Namanya Abdullah bin Ummi Makhtum. Ini yang kita selalu cerita tu kan. Sahabat-sahabat kita dalam tabligh selalu cerita Abdullah bin Makhtum ni. Orang yang jiwa semangat dia, ibadah dia tak luntur-luntur. Sebab itu dia selalu jumpa Nabi tanya, wahai Muhammad, ada tak benda kau nak sampai? Ada tak kau boleh nasihat aku, boleh ajar aku, boleh itu, boleh ini? Dan dia ni lah, tak salah saya, yang diceritakan oleh sahabat kita bahawa Abdullah bin Ummi Makhtum ni lah orang yang bila dia jatuh kan, saya pernah cerita kat sini. Yang bila dia jatuh sekali, dia buta, dia jumpa Nabi. Aku ni wajib tak pergi masjid ya Rasulullah? Rasulullah kata, kau buta tak payahlah pergi.
Tak lama tu bila dia balik, Rasulullah tanya balik, panggil balik. Dengar tak azan? Dia kata dengar. Kalau dengar kau kena pergi. Padahal buta. Dia tetap mengikut arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia buta. Itu yang kita cerita dulu kan. Di kali pertama pernah dia pergi dalam keadaan hujan gonyai, dia pergi jatuh. Habis jubah kotor. Dia balik. Oh buta. Kok kita tak buta senang dia balik. Tukar jubah kedua. Jalan lagi, jatuh lagi. Pusing dia balik. Untuk kali keduanya, pergi balik. Kali ketiga jatuh balik. Tapi tak jatuh sampai ke tanah, ada orang tahan. Kan? Ada orang tahan. Siapa yang tahan? Iblis tahan. Tanya siapa? Iblis tu dia. Asal kali ketiga jatuh pun nak tahan. Tahan lah kali pertama tadi, kali kedua tadi, kali ketiga lah pun nak tahan tadi. Kali pertama kau jatuh, alhamdulillah, Allah Ta'ala ampunkan dosa kau. Kali kedua jatuh kau tadi, Allah Ta'ala ampunkan dosa keluarga kau pula. Aku takut kali ketiga ni kau jatuh tak tahan ni, Allah Ta'ala ampunkan seluruh penduduk kota Mekah ni kan parah tu. Dan susah habis kau jauh, togah adik kau jatuh kau nak ampun semua orang. Tahan dah jangan jatuh. Itu sekali. Abdullah bin Ummi Maktum. Buta. 3 kali berulang. Kita tak payah 3 kali dah jalan terlanggar bewak. Ini sial ni, pusing balik tak jadi bagi dah. Padahal di masjid tu apa sial lah. Langgar ular hitam. Ni tanda sial ni, tak boleh pergi ni dah, tahu balik. Padahal pergi dengan ceramah tu. Daripada sini nak pergi ke Senamo ya. Ni orang tua-tua khabar kot langgar ular hitam ni sial ni, balik-balik ni. Kita capek nak keluar fatwa. Fatwa salah lah tu. Kita kan orang Melayu memang suka macam tu. Ini nasib tak baik ni tadi. Jadi yang datang tu Abdullah bin Ummi Maktum atau Amru bin Qais, anak bapa saudara sebelah ibu kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada kena-mengena dengan Nabi lah, sebab tu dia selalu datang. Sebab Aisyah isteri Nabi, ada kaitan dengan isteri Nabi Khadijah. Dia seorang yang buta dari kumpulan kaum Muhajirin yang mula-mula sekali berhijrah ke Madinah. Buta, tapi dia mula-mula antara orang yang pergi berhijrah ke Madinah. Pernah Nabi SAW mewakilkannya berkali-kali sebagai pengganti baginda di Madinah menjadi imam. Bila Nabi pergi perang, Nabi lantik dia jadi imam, mengetuai orang ramai dalam sembahyang, dan pernah menjadi muazzin, tukang azan selepas Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, tukang azan yang kedua adalah siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi hebat Abdullah bin Ummi Maktum ni. Jadi mengikut kisahnya, dia datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu masih lagi di Mekah. Jadi apabila Abdullah bin Maktum datang, Nabi masa itu sedang melayani pemimpin Quraisy. Jadi kalau tengok dalam tafsir Qutubi ni, banyak sangat pendapat siapa yang pemimpin Quraisy tu. Memang semuka lah. Cerita siapa yang ada. Itu tak penting. Yang penting kita nak faham kat sini. Ketika itu Nabi sedang berdakwah kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, orang-orang besar Quraisy. Kan? Datang pula Abdullah bin Ummi Maktum ni nak tanya macam-macam. Kan? Kalau di sini disebut dianya bahawasanya ketika itu Nabi melayani pemimpin Quraisy yang bernama Utbah dan Syaibah, kedua-duanya anak Rabi'ah, dan juga Abu Jahal, Amru bin Hisham, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Ada 5 orang Nabi sedang dakwah ni. Ini semua ketua-ketua puak ni. Dengan tujuannya Nabi fikir tu, kalau dapat pujuk ketua-ketua ni masuk Islam, ikut Nabi, otomatik pengikut dia, puak-puak dia akan ikut, akan meramaikan lagi umat Islam. Nabi fikir macam tu. Mereka ni mendatangi Nabi SAW, diseru supaya masuk Islam. Baginda juga mengingatkan mereka akan adanya hari akhirat, seraya mempertakuti mereka akan azab Allah yang Maha Kuasa, selain menjanjikan kepada mereka akan adanya sebaik-baik pahala daripadanya, yakni Allah, sekiranya mereka masuk Islam. Baginda teringin sangat agar mereka mahu menyahut seruannya. Pada pandangannya orang ramai pasti akan masuk Islam, sebaik sahaja pemimpin mereka itu masuk Islam. Tapi dalam masa itu pula Ibnu Ummi Maktum panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
ajarkanlah saya mengaji Quran dan ajarkanlah ilmu yang Allah ajarkan kepada tuan hamba. Kata-kata ni diulang-ulang beberapa kali tanpa dia tahu buta bahawasanya Nabi sedang sibuk melayan sekumpulan orang, pemimpin Quraisy. Dia panggil. Dia tak nampak. Jadi Nabi pun jadi masam muka Nabi lah. Nabi berpaling. Nabi tak nyaut lah, tak nak melayan Abdullah bin Ummi Maktum ni. Sebab ketika itu Nabi berfikiran lebih penting untuk melayan pemimpin Quraisy ni. Kalau dapat tangkap 5 orang ni, pujuk 5 orang ni, keuntungannya untuk Islam selepas itu akan ramai, beratus orang akan jadi pengikut, akan jadi hamba kepada Allah Ta'ala, sebenar-benar hamba. Itu Rasulullah punya fikir. Jadi Rasulullah dia tak layan Abdullah bin Maktum. Turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah Ta'ala sindi. Dia mukul masam. Itu berpusing lah tu. Sebab apa? Ada orang butuh datang kat dia tadi. Maknanya apa tuan? Maknanya kat sini kita jangan kata pula Rasulullah buat salah besar ni sampai Allah Ta'ala tegur. Cuba tengok teguran ni. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, kenapa kau masam muka kau? Kenapa kau tak layan orang buta tu? Macam tu kalau marah. Tapi tak sindir je. Seolah-olah nak beritahu bahasa ni, ada orang tu muka masam, pusing kepala, tak nak layan orang buta tu. Macam tu lah. Bukan Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, kenapa kau masam muka? Kenapa kau tak layan orang buta tu? Tak macam tu. Bukan pertanyaan. Allah Ta'ala bukan tanya Nabi, bukan tanya nak menunjukkan kemarahan, tak. Tapi Allah Ta'ala sendiri. Ada seorang tu muka masam, pusing ni, tak nak layan orang buta tu. Macam tu lah. Macam kita nak tegur anak kita, kita marah dia tahu, tanya dia, kenapa kau buat macam ni? Dengan kita sini-sini. Lain. Kan? Kalau marah, tahu seorang je, ni tak. Allah Ta'ala sendiri Nabi Muhammad SAW dengan maksud peringatan, mengingatkan Nabi jangan buat macam tu. Kan Nabi itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh ditafsirkan Nabi buat salah besar ni. Nabi buat salah besar ni sebab ketika itu Nabi berijtihad bahawasanya ni lebih aula, ni lebih utama. Tapi bagi Allah tak. Melayan orang yang tentu Islam ni lebih utama daripada orang yang tak tentu lagi Islam ni. Kau seru dia kafir lagi. Padahal beriman tak beriman itu hak aku. Tapi dia tentu Islam dah ni. Yang ni seorang ni walaupun buta, walaupun usah, tapi dia tentu Islam. Dan dia nak memperbaiki keislaman dia. Ajar dia dulu. Tinggalkan orang ni. Itu pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan apa yang dicatatkan dalam tafsir inilah. Berdasarkan apa dicatatkan oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi. Jadi Allah Ta'ala pun tegur dalam bentuk gitu. Macam sini-sini lah. Itu sebabnya Allah Ta'ala menegur Muhammad telah bermasam muka dan berpaling lantaran dia telah didatangi seorang yang buta. Maksudnya tidak patut nabinya bermasam muka dan berpaling dari melayani orang yang buta. Perbuatan yang demikian menjadikan hati orang miskin lagi lemah itu berasa pilu, sepatutnya semakin menyayanginya. Kemudian setelah turunnya ayat yang menegur sikap Nabi SAW, maka setiap kali baginda didatangi oleh Abdullah bin Maktum atau melihatnya, baginda pun berkata, marhaban biman atabani fihi rabbi. Cantik bahasa Nabi ni. Selamat datang kepada orang yang menyebabkan saya dimarahi oleh Tuhan saya. Setiap kali Nabi jumpa Abdullah bin Maktum, di sini ada disebutkan, setiap kali dia jumpa kata-kata ini sebenarnya daripada Ats-Tsawri. Kata Ats-Tsawri, fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika idza ra'a ibnu ummi maktum yabsutu lahu ridaahu. Kata Ats-Tsawri, maka Nabi SAW selepas daripada peristiwa itu, bila dia nampak, dia melihatnya Abdullah bin Maktum ni, yabsutu lahu ridaahu, rida, dia akan bontangkan rida serban selendang dan dia berkata, wa yaqul marhaban biman atabani fihi rabbi, selamat datang kepada orang yang menyebabkan saya dimarahi oleh Tuhan saya. Allah Ta'ala tegur dan kau lah sebab tapi Tuhan, Rasulullah bukan marah, tapi sebenarnya nak memuji Abdullah bin Maktum. Kita kalau dengan sebab dia kita kena marah, kita marah ke orang tu.
Nabi tak Nabi suka ditegur oleh Allah. Setiap kali Nabi jumpa dengan itu, Nabi akan puji. Wa yaqul, Nabi tanya, ada tak hajat kau? Ada tak hajat kau? Hal min hajihi, ada tak hajat kau yang aku nak tunaikan, yang aku nak tolong ni? Sebab itulah disebutkan di sini oleh Imam Qurtubi, Rasulullah pernah melantiknya 2 kali. 2 kali dalam perang. Dan kata Sayyidina Anas, faraaituhu yaumal Qadisiyah, dalam perang Qadisiyah, dia pakai baju besi dan sambil dia pegang bendera hitam. Buta tu kan, tapi hebat sehingga Nabi puji Abdullah bin Maktum ni kena datang. Kerana sebab turun ayat ni kerana dia datang rumah Nabi. Nabi sibuk melayan orang Quraisy nak dakwah, dia pula sibuk nak tanya tentang belajar itu belajar ini. Nabi rasa eloklah dulu orang ni sebab nak ajak dia masuk Islam. Dia dah Islam dah. Allah Ta'ala tak pandang begitu. Bahkan Allah Ta'ala nak supaya dimuliakan orang Islam terlebih dahulu, kerana dah tentu Islamnya. Adapun yang tadi belum tentu Islam lagi. Islam tak Islam semuanya kepada Allah. Rasulullah sampai dia. Dah sampaian dah. Kan? Ni orang Islam ni. Jadi kena layan dulu. Kena utamakan orang-orang yang beriman. Walaupun kata Imam Qurtubi, berdakwah sungguh-sungguh, mengajak orang bukan Islam masuk Islam tu satu benda baik, tetapi orang Islam hendaklah didahulukan daripada orang yang bukan Islam. Kan? Itulah yang dituliskan oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi. Kata yang Qurtubi kat sini apa? Wa kana an-nazaru ila al-mu'mini aula wa in kana faqiran aslah wa aula min al-amr al-akhar. Katanya melihat, memerhatikan, bagi pandangan, bagi orang-orang yang mukmin lebih baik walaupun dia tu miskin, lebih afdal daripada buat urusan lain nak dengan orang bukan Islam kan. Lebih patut didahulukan, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaihi dalam kitab ni lah. Itu ayat yang ke 1, 2, ayat pertama dan yang kedua. Lalu dibentangkan serbannya sebagai tempat duduk untuk menghormatinya. Nabi bentang serban. Ini nama perangai Nabi. Sebab itu Nabi ni ridak-ridak ni sebenarnya, bila ada orang datang jumpa Nabi, Nabi bentangkan sebagai satu penghormatan. Bentang duduk atas tu. Bentang duduk. Sebab tu ridak ni selalu kan jadi. Kadang orang tanya kita, buat apa kain-kain ni, bawa kain ni Ustaz? Banyak guna kain ni kan. Kalau ada pergi boleh lapuk dengan kain ni kan. Orang nak menyorang boleh jadi senjata ni kan. Kau pergi semayang gaya lambek, sejadah tak ada, boleh buat sejadah jadi banyak. Kok sajuk boleh buat selimut, tidur buat bantal, banyaklah kalau nak guna kan. Seselai bulan kalau mati tak ada kain, inilah kain yang nak lepek nak balut badan kita kan. Jadi ini antara sunnah lah. Nabi dengan orang alim dulu kan, mereka selalu bawa kain. Otak teh bahu kita panggil sebagai ridak lah. Ridak. Tapi bukan wajib tuan, sunat je kan. Jadi benda-benda kita nak benda-benda besar-besar tak dapat nak buat. Yang kecil-kecil ni jangan tinggal lah. Dapat buat pun alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita mengikuti sunnah orang-orang alim, kehidupan orang-orang alim tuan-tuan. Kemudian kita tengok sikit tuan-tuan sebelum kita solat Isyak. Ayat yang ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau boleh jadi ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Allah Ta'ala tegur Nabi, kau tahu tak, mungkin dia tu nak tanya engkau perkara-perkara yang nanti boleh membantu dia untuk memperbaiki diri dia, beramal. Nak minta kau ajar sikit tentang macam-macam yang boleh membersihkan diri. Kau berpaling pula tak nak ngajar dia, kata. Itu bunyi maksud ayat ni. Au yadhakkaru fatamfa'ahu dzikra, atau ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, yakni
Manalah tahu orang yang buta ini ingin membersihkan dirinya, sebaik saja engkau ajarkan dia ilmu pengetahuan, atau setelah dia mendengarkan pengajaranmu dia akan mendapat manfaat dan faedah. Jadi Allah Ta'ala sebut, mungkin dia nak belajar, nak bersihkan diri, ada benda nak tanya engkau, Muhammad, atau mungkin dia nak minta engkau wasiatkan, beritahu sesuatu yang boleh memberi manfaat kepadanya. So daripada ayat ni tu kita faham, tuan, Allah Ta'ala suruh Nabi melayan orang yang tua dan buta pula keadaannya, supaya diberikan keutamaan. Itulah yang manusia buat hari ini dalam banyak-banyak hal, kan. Sebab itu ada istilahnya warga emas. Kok warga emas pun tak didahulukan, beratur sama-sama orang muda, lah ramai mati dah beratur, kan. Warga emas ni kita beri keutamaan. Kita melayan orang itu juga, tuan-tuan. Atas muka bumi ni macam itulah kita nak. Orang yang perlu kita berikan keutamaan, kita berikan keutamaan. Sebab itu Nabi suruh hormat orang-orang yang beruban. Uban ni Nabi suruh hormat orang yang beruban ni. Adakah maksudnya orang tak beruban tak payah hormat dah? Tak, makna uban ni dah tua. Dah tua panjang umur kan. Disuruh hormat orang yang beruban ni. Dan Nabi pesan jangan cabut uban tu. Hari ni bila hitam putih sikit boleh ubek nak hitam balik. Takut orang panggil tua, tak payah tuan-tuan, elok putih-putih ni. Dan Nabi larang dalam hadis kan, jangan cabut uban. Kerana Nabi sebut dia akan jadi nur dalam kubur besok. Jadi dah ada nur, hilang nak nur tu balik, sebab golap kubur besok. Dalam hadis sebut macam tu kan. Jadi jangan cabut uban ni, biar ada putih. Lahir putih berkilat lagi elok. Tapi janganlah kurang putih, kuning-kuning kan Ustaz, kita boleh tak cap putih tak putih. Tu lain, tak ada suruh macam tu dah. Makna uban biar lah. Itulah uban ni, itulah notis daripada Allah Ta'ala. Saya sebut notis. Kita tak ingat notis Allah Ta'ala ni dah banyak dah. Kita kerja kerajaan ni kan, kalau buat salah sikit notis. Akan balik tuan-tuan tengok. Banyak notis Allah Ta'ala kat kita ni. Buka kopiah tengok, ada yang hitam dulu dah putih. Ada yang dulu hitam dah putih pun tak ada dah coklat dah tercabut rambut. Tu notis tu. Kan? Kalau kita tak rasa lagi tua tu, kita tengok bawah mata kita ni, dah banyak garis-garis menandakan kita dah lama hidup tu. Tu notis tu, tuan-tuan. Notis daripada Allah Ta'ala. Buka mulut pula. Buka mulut tu. Pandang kat cermin tu. Ada tak pagar lagi? Banyak pagar dah hilang, tuan. Kau ada pun bukan asli, tu palsu. Semua notis daripada Allah Ta'ala kat kita tu. Kan? Dulu semayang elok kita berdiri pun buat kerja yang ku elok. Sekarang ni menyangku 2-3 copak baru sakit pinggang. Tu notis tu beritahu kan. Kalau rasa kuat lagi, pergi lari padang, cari padang, lari sekejap sampai tak tu pusingan. Kok suku padang dah macam ni ngongeh-ngongeh tu, ketahuilah dah banyak sangat dah peringatan Allah Ta'ala kepada kita, tuan-tuan. Dah banyak sangat dah kan. Jadi eloklah putih-putih tu kan, supaya mengingatkan kita bahawa kita ni, tuan-tuan, dah lama sangat atas muka bumi ni. Masa kita makin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun tak tahu bila Allah Ta'ala jemput kita. Yang kita harapkan selalu, mudah-mudahan saya selalu sebut, kita bertawasul dengan majlis ilmu yang kita ada ni. Kalau adanya keberkatan sisi Allah Ta'ala, kebaikan, maka kita mohon mudah-mudahan dengan majlis seumpama ni yang kita selalu hadir ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan dia salah satu daripada perisai kita, agar kita tidak diazab oleh Allah dalam kubur, tak susah di mahsyar, tak susah cari Nabi, menjadi berat timbangan amalan kita di akhirat besok kan. Kemudian dengan sebab ilmu inilah kita dapat minum di telaga Nabi Muhammad SAW, dan kita di antara orang yang berada di belakang Nabi SAW tatkala ketika mana Nabi membuka pintu syurga, masuk, kita antaranya ada di belakang Nabi sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kita memang tak jadi ulama dah, tapi cukuplah sekadar kita ruangkan masa dalam minggu-minggu kita ni, kita tengok, kita teliti ayat-ayat Al-Quran ni, sama-sama kita bincang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa melihat kita dengan pandangan rahmatnya, lantas diberikan keredaannya kepada kita semua dan ahli keluarga kita, tuan-tuan, jiran-jiran kita, anak beranak, adik-beradik kita, mudah-mudahan. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan, kau dapat jawab saya jawab, kau tak dapat jawab saya hutang dululah. So kau tak tahu ya kan. Kalau ada lah. Ya sila tuan. Ya. Surah Isra. Subhanallazi. Apa soalan ni tuan? Yo. Kenapa Allah Ta'ala sebut Masjidil Aqsa? Masjidil Haram tu pernah ada dah. Masjidil Aqsa tu maksud tuan. Kenapa sebut? Dia belum dapat taraf. Belum dapat taraf sebagai masjid lah. Masjidil Aqsa lah maksud dia tu. Dua-dua. Masjidil Haram masa itu dengan penuh dengan apa? Dengan banyaknya pahala lah. Sekeliling Kaabah ni. Okey tuan. Okey. Soalan bagus. Jadi soalan tu saya faham kenapa Allah Ta'ala sebutkan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ni padahal dia belum dapat pergi taraf apa? Maksud taraf apa maksud tuan tu? Taraf apa maksud tuan tu? Maksud dia taraf apa? Maksud tuan ni taraf apa? Taraf masjid? Dia sebenarnya macam ni tuan. Masjidil Haram tu sebenarnya kalau kita ikut kisah kan dalam juzuk 1 juzuk 2 sebenarnya tapak tu wallahu alam kan qila wa qal mana dikatakan tapak tu sebenarnya bukan Nabi Ibrahim zaman Ibrahim, bahkan tapak tu dipilih oleh mereka dah, tapak tu dah wujud dah sejak zaman Nabi Adam. Tapak tu dah dipilih dah sebagai Masjidil Haram tapi tak letakkan batu asas lagi sampailah zaman Nabi Ibrahim AS yang meletakkan batu asas tapak tu Masjidil Haram tu sampai zaman Nabi Muhammad SAW kan. Nabi Ibrahim letakkan tapak tu sebagai masjid yang bakal menjadi nanti Baitullah. Nabi Ibrahim letakkan tapak tu, di situlah Nabi Ibrahim berdoa. Kan? Dalam juzuk 2 kan? Nabi Ibrahim berdoa supaya nanti selepas dia dilantik, dihantar seorang nabi di kalangan orang manusia juga untuk bacakan ayat yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimul kitab wal hikmah. Ya Allah, engkau hantar seorang nabi, bacakan kitab engkau kepada mereka ni, membersihkan mereka. Membersihkan mereka. Bukan nak tahu, nak bagi tahu Nabi Ibrahim dah tahu dah orang-orang lepas ni akan jadi sembah patung, tak. Tapi itulah doa Nabi Ibrahim. Sebab tu dalam sejarah menyebutkan Nabi lahir, cerita kelahiran Nabi ni tak boleh dipisahkan dengan berkatnya doa Nabi Ibrahim alaihi salam untuk tempat itu. Kan? Maknanya tempat itu telah diiktiraf oleh Allah Ta'ala sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. Sejak zaman Ibrahim. Bahkan ada sejak zaman Adam lagi. Tempat tu dah dipilih dah. Cumanya batu asasnya diletakkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada masjid kat situ. Letakkan Kaabah. Di situ tempat munajat, tempat solat Nabi Ibrahim. Kat situlah dengan anak je. Kemudian doa supaya tempat ni berterusan. Orang nak buat masjid dah. Cuma selepas itu, selepas Nabi Ibrahim tu, orang salah gunakan Masjidil Haram tu dengan ibadah-ibadah songsang. Kan, lepas Nabi Ibrahim wafat, lepas tu Rasul-Rasul lepas tu sampai lahir Nabi Muhammad ni, orang dah jauh daripada ajaran Islam dah. Kan? Pada ketika itulah, tahun gajah itulah lahirnya Rasulullah SAW untuk memperbaiki balik manusia. Dan pada ketika itu dah parah dah penyakit. Dah ada 360 patung berhala di situ. Dengan tak menafikan itulah masjid dulu yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim. Dah ada letak taraf tu dah sebenarnya tu. Tinggal di dalam Quran tu Allah Ta'ala sebut. Kenapa Allah Ta'ala sebut Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Nak beritahu tuan-tuan, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni, tuan baca subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi
barakna haulahu. Kan? Masjidil Haram tu memang tempat Nabi dulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad berlahir kat situ. Sampai nak cerita sampai ke Masjidil Aqsa pun Allah Taala nak beritahu. Masjidil Aqsa bukan Masjidil Aqsa saja. Allazi barakna haulahu, dan kawasan yang kami berkati sekelilingnya. Dalam kitab tafsir sebut kawasan sekitar Masjidil Aqsa tu adalah disebut sebagai Ardun Nubuwah, bumi kenabian. Jadi Allah Ta'ala nak sebut bukan sekadar Masjid Aqsa, Palestin masuk sekitarnya. Masjidil Aqsa, Jordan, Syria yang ini semua disebut Ardun Nubuwah, bumi kenabian. Sehingga dalam tafsir sebut dia berkat allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekitarnya. Mekah tak payah bincang lah, memang tempat berkat. Tempat Ibrahim AS meletakkan batu asas Baitullah dengan Nabi Allah Ismail. Memang dah tentu dah Mekah. Buat haji pun semua kat Mekah. Masjidil Aqsa pun Allah Ta'ala nak bagi bumi sekitar tu adalah bumi yang berkat. Allah Ta'ala sebut allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekitarnya. Berkat tu maksud apa? Berkat tu ada dua maksud. Satu, berkatun duniawiyah. Yang kedua, berkatun ukhrawiyah. Berkatun duniawiyah, berkat di sudut keduniaan. Sebab kawasan sekitar tu macam Syam, Jordan, ini kawasan dulu orang menyaga. Palestin, tanah dia subur. Orang Yahudi dia bagi kat orang Palestin apa? Tanah kontang, apa nama tanah apa ni? Semenanjung Gaza kan. Cuba tengok tanah yang dia ambil. Cuba tengok Lebanon dia nak ambil. Cuba tengok Bukit Golan dia ambil. Ini semua kawasan-kawasan tanah-tanah yang subur. Syria, tempat Nabi berniaga dulu. Itu disebut sebagai berkat di segi keduniaan. Adapun berkah ukhrawiyah, berkat akhirat, kerana kawasan itu adalah kawasan tempat lahirnya para Nabi. Kawasan-kawasan sekitar Masjidil Aqsa tu. Jadi dipilih kawasan itu, nak beritahu berkatnya kawasan tu. Sebab itulah Dr. Allah yarham dah, Dr. Yusuf Qaradawi menyebutkan kurang iman seseorang tu bila tak ada dalam hati dia untuk perasaan membebaskan Masjidil Aqsa. Kurang iman orang, tak sempurna iman tu orang yang tak ada langsung dalam hatinya niat untuk membebaskan Masjidil Aqsa daripada cengkaman orientalis, daripada Yahudi. Semua orang Islam mesti letak dalam hati ni untuk bebaskan tanah Baitul Maqdis tu, Masjidil Aqsa tu. Sebab kalau nak kirawan tuan, Masjidil Aqsa dengan jarak Masjid Nabawi tu berapa tahun tuan? 40 tahun lepas tu baru Masjid Aqsa ni ada. Tapi bumi tu bumi subur, bumi tempat kelahiran para Nabi. Allah Ta'ala muliakan. Jadi apa yang Allah Ta'ala sebut tu nak beritahu kelebihan kawasan itu. Kelebihan kawasan itu, Masjidil Aqsa, daripada Makkah sampai ke Masjidil Aqsa tu adalah bumi disebut Ardun Nubuwah ni, bumi kenabian lah, bumi para Nabi. Kita Nabi sekitar tu je, tidak pergi ke mana-mana tuan. Sekitar Palestin, sekitar Jordan, sekitar Syria. Kita para Nabi banyak berlaku kat situ. Kawasan sekitar tu. Sejarah-sejarah para Nabi terdahulu. Wallahu a'lam tuan. Tu saja saya boleh jawab lah. Ada soalan lain gitu tuan? Ya tuan. Cik Zamri. Ya, asyaratus sa'ah. Itu banyak tuan. Sebelum kiamat ada banyak berlaku tanda kan. Dalam kitab disebut sebagai asyaratus sa'ah, tanda-tanda berlaku kiamat. Tanda tu banyak kalau kita nak bincangkan. Cuma tanda-tanda besar tak ada. Tanda besar satu je. Matahari bangun pagi esok pagi tengok dah ke belah barat. Yang itu memang masalah besar kita lah tu. Kan? Timbul kat situ, lepas tu lah asap keluar. Berkabuh je bumi ni. Tu lah masalah lah. Adalah api ngojar kita. Dia arah-arah kita. Mana kita pergi akan ada api semua kita. Dalam kitab tanda-tanda kiamat tu mengarahkan kita supaya lari ke Syria, mengarahkan kita berkumpul. Itu kitab tu kita ada cerita lain lah tu, kata asyaratus sa'ah tu panjang cerita itu. Itu kitab besar kan ni, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tapi tanda besar itulah yang paling besar. Matahari terbit sebelah barat, kemudian pula kabus keluar. Itu tanda dekat sangat yang kita baca dalam surah Takwir. Bumi tercabut, itu memang tanda ada roket benar.
Yang paling hampir kita sebut bolehlah. Nabi sebut yang kita mungkin jauh daripada kita tapi dah berlaku. Antaranya Nabi pernah sebut kiamat tak akan berlaku selagi tak terbakar Teluk Parsi. Nabi pernah sebut kiamat tak akan berlaku selagi tak terbakar Teluk Parsi. Dalam perang Iraq-Iran berlaku tumbuhan minyak kapal Iran. Apa yang berlaku? Teluk Parsi terbakar. Teluk Parsi terbakar. Riwayat pernah menyebutkan kiamat ni takkan berlaku selagi tak berlakunya perpindahan besar-besaran. Orang Yahudi kembali balik ke Israel, ke Palestin, tanah Palestin. Dia nak ambil balik tanah tu. Apa yang berlaku tahun 80-an. 200,000 orang lebih Yahudi daripada seluruh dunia, kebanyakan daripada Rusia, Amerika, berbondong-bondong lari ke Israel sekarang ni kan. Setiap hari, setiap tahun kita dengar penempatan haram. Apa kau jual? Dia robohkan rumah orang Palestin. Sebab tu Yahudi semua berkumpul kat situ. Sebab apa? Kerana akhirnya nanti mereka akan disembelih beramai-ramai di situ. Sehingga ada hadis Nabi katakan, besok batu pun beritahu, wahai mukmin, belakangku ni ada Yahudi, sila bunuh. Semua makhluk Tuhan, tak kala ketika mana Nabi Isa turun, Imam Mahdi kan, kita bunuh semua Yahudi ni besok. Yahudi yang menunjuk belah batu pun cakap, wahai mukmin, belakang aku ni ada Yahudi, bunuhlah. Semuanya beritahu kecuali pokok gharqa kan, dalam hadis ni pokok gharqa. Pokok ni rimbun, pokok gharqa ni. Tuan pergi dekat Syria, cuba tengok. Kawan-kawan, saya tak pernah pergi lah Israel kan, kalau tembak peluru sonsang mampu pula kan. Tapi kawan-kawan kita yang pergi tengok ni, tengok kat Israel tu, pokok gharqa tanam penuh. Yahudi ni coradik dogi lah. Dia baca hadis dulu pada kita. Dia tahu akhir besok kita nak nyuruk pokok gharqa ya. Pokok jambu batu tak beritahu dah. Akan beritahu tak sembunyi kita. Pokok empolam pun tak ada dah, tak ada guna dah. Pokok gharqa dia baca hadis Nabi. Malamak pokok gharqa dia orang tanam Israel. Maknanya dia faham. Besok pokok ni lah menyembunyi kita. Maka tanam penuh. Jadi tanda-tanda Nabi sebut lagi tanda-tandanya apa ni? Hamba melahirkan tuannya. Maksudnya tuan-tuan. Orang belum-belumbo belum-belumbo binaan. Dulu boleh khabar lah bila binaan tinggi-tinggi ni kita sebut Eropah. Sekarang binaan tu tak fikir Eropah, dia fikir negara-negara orang Islam. Belum-belumbo, bukan sekadar belumbo, buat bangunan pun pelik. Hari ni kita masuk hotel tu, kita tengok depan tu tulis ladang unta. Tiba-tiba saya bangun, tengok ladang kuinin pula situ. Sebab hotel yang pusing, mana tu ke Qatar mana tu. Pusing hotel hotel langit tu. Pandang ke bawah. Woi. Yang benar kata orang Melayu juga tu, ada anak-anak Melayu kita. Yang saya mau terlibat buat bangunan tertinggi. Mana tu? Qatar ke mana tu? Kan? Emirates ke Qatar kan? Tuan-tuan. Belum-belum sekarang ni Saudi. Yang terbaru ni tuan-tuan tengok Al Jazeera kan, Saudi. Bukan Saudi, Mesir sendiri buat. Mesir khas satu kawasan dia nak buat macam Putrajaya jugalah. Dalam keadaan orang Mesir susah hari ni. Dulu zaman saya belajar 96, $100 sama dengan 334 pound Mesir. Kira RM1, RM3.34 dia lah. Mana besar lagi duit Mesir tu. $1 Amerika sama dengan RM3.34 pound Mesir. Sekarang ni tuan-tuan tahu tak apa? Mana $100 Amerika tahun 96, tahun 92 saya pergi dulu. $100 Amerika sama dengan 334 pound. Sekarang ni semalam tanya kawan pergi Mesir, berapa? $100 Amerika bersamaan dengan 2,000 pound Mesir. Masya Allah, tak masuk akal betul. Susah, duit makin kocik. Tapi dia boleh patah sisi. Perusahaan Yahudi ni patah sisi, presiden boleh belanja berbilion-bilion nak buat satu bandar moden. Antara dana tu disebutkan, dana tu dibantu juga oleh Saudi. Salman lah tu. Kan? Tuan-tuan pergi Saudi, mana tuan-tuan pergi? Pergi Makkah, Madinah memanglah pakai ihram semua. Pergi Riyadh tu. Nak tengok Riyadh tu, tuan-tuan nanti confuse. Ni dekat New York ke Saudi ni? Dia akan keluar itu. Adik saya kerja kat Riyadh tuan. Jadi nurse kat situ. Oh, situ orang asing ramai. Orang putih ni ramai.
Duduk kat situ tak perasan tuan-tuan. Sekarang ni tuan berada di Saudi, yang dalam Saudi tu ada Madinah dengan Mekah. Tuan-tuan tak perasan. Masalah kita hanya ambil visa umrah. Boleh pergi 2 tompek je, pergi tompek lain kau nak cokau. Sekarang ni dah buka. Ambil visa pelancong tambah 500 je, kita boleh pergi satu Saudi. Tuan pergi Riyadh tu. Tuan tengok nanti kat mana dia Riyadh tu. Tengok macam mana bentuk kehidupan ni. Macam mana suasana malam ni. Tuan-tuan. Jadi tahu daripada Eropah. Itu yang Salman pernah sebut. Kita nak jadikan tanah Saudi ni lebih masyhur, lebih maju daripada Eropah. Sebanding, setara dengan Eropah. Dia nak mengeropahkan tanah Saudi yang ada hari ni. Tuan-tuan bayangkan. Mesir pun nak ikut. Dan dia bantu pula Mesir. Negara-negara Arab. Sekarang ni kekayaan bukan lagi ke orang putih dah. Banyak kat negara Arab. Dia ada minyak. Qatar, Emirates, sampai Dubai. Cuba naik kapal terbang sesaja main-main ni kan. Selalu pergi perlis kan. Pergilah kat Dubai lah. Pergi Mesir, tengah kat Dubai tu, cuba tengok. Berhenti kat Dubai tu. Istilah bahasa kita, beran tu tengok airport ni. Tahu beran tak tuan beran? Macam tu aku lah. Dubai. Ya Allah, ya tuan-tuanku, ya Allah. Syurga dunia. Saya singgah tu macam tak nak berhenti, tak nak naik terbang balik tengok. Semalam bagi tidur kan. Masya Allah, Dubai tuan-tuan. Cantik, memang cantik. Kawasan cantik. Islam banyak duit. Tapi memasjid kat situ. Padahal ramai lagi orang susah. Orang tak makan. Semua heboh nak buat tempat kawasan elit ni. Kawasan orang kaya-kaya. Bolong-bolong. Termasuk orang Islam sendiri. Yang apa yang Nabi sebut sudah berlaku. Hamba melahirkan tuannya, maksud dia dah berapa ramai dah mak ayah hari ni dia jadi hamba balik kepada anak-anaknya dalam keadaan dia tak sedar. Ni selalu saya sebut dulu. Bukanlah maknanya anak kita tu kurang ajar, anak tak baik, tapi dia berlaku dalam keadaan tak sedar dan sebenarnya nak mengiyakan apa yang Nabi sebut. Sebab itu Nabi sebut akan berlaku. Nabi sebut tanda kiamat akan berlaku nanti, hamba melahirkan tuannya. Hamba lahirkan tuan ni. Siapa hamba tu? Seorang mak ayah. Tuan sebut anak sendiri. Anak kan dia lahir kan. Besok akhir nampak macam mak ni tak apalah, anak kau bagilah mak jaga. Kau susah nak bekerja laki bini, bagi mak jaga. Siapa yang susah? Daripada pukul 8 pagi tu terciak sini, terciak sana, 2-3 orang kembar lah tu. Kita susah kerja, boleh makan-makan tengah hari ke apa semua. Mak kita tak boleh tu. Tengok cucu ni kan main-main kan terlanggar dinding. Beragaklah muka kan ni, main paku, main tu, main ni semua tengok. Susah mak kita kat rumah. Tak perasan tu. Hamba melahirkan tuan ni. Siapa tuan ni? Anak sendiri. Mana ada rehat mak kita? Dulu masa kecil dia jaga kita. Kan? Nak bersekolahan kita sampai besar kita, baju tak ada bolian baju, seluar tak ada bolian seluar. Ayah dengan mak kita lah. Segala-gala nak berhenti masuk universiti pula susah mak abah nak pergi kuliah jauh-jauh, minat motor kita bolian motor. Mak hujan pula kita bolian kereta kat dia. Second pun kereta juga walaupun second hand. Sampai nak kahwin tak cukup duit, kita keluaran duit. Kita keluaran duit, anak kita tak cukup duit, kita keluaran duit. Takkan nak bagi minta kawan sebelah lah duit, anak kita yang nak kahwin, kita keluaran duit. Pergi kan. Nak beli rumah tak cukup, apa ni, down payment tak cukup, kita nambah lagi. Sampai dia kahwin, ada rumah belum ada rumah lagi, duduk sama orang kita bagi dia bentar lagi. Kasar bunyi tu kan. Tak nak cerita tu. Kita bagi anak kita makan, anak kita takkan nak suruh orang sebelah rumah makan. Tu pun menantu kita, makan sama orang kita tu. So lahir anak keluar, siapa jaga anak? Kita lagi jaga anak dia. Rupa tak habis. Ingat dah habis jaga dia, jaga anak pula. Jaga anak pula kan. Gulu gila dia naik tu. Jangan kau bekerja-kerja, jatuh. Jangan kau. Dia duduk, anak kita duduk kan. Sambil makan kuih kodok. Mak kita, jangan bekerja-kerja, jangan ke belakang, nyamuk banyak. Mana ada senang Macam hamba lah jadi Sampai saya pernah cerita, sampai nak pergi bawa berjalan mak kita pun, mak kita susah. Mak dah latih warna, mak jumlah kita bawa berjalan. Mana kita pergi janda baik bermalam, itu 2 malam. Janda baik kan. Janda baik sebut kan. Kalau janda jahat payah pula. Mana rumah kita duduk? Ke depan. Kita dengan rumah kita ke depan. Mana rumah nak duduk belakang? Ke depan. Mak ke belakang dengan cucu Jaga pula jangan dikeluarkan tangan tu putih sekarang. Ya soalnya kepala orang digahar dek lori sekarang. Ya Allah susah mak. Sampai janda baik pun susah lagi tu. Jangan ke sungai, air dalam. Ya Allah hai. Kita relax dengan orang itu. Bila mak itu senang. Dah tak payah cerita banyak-banyak dah. Itu yang kita buat hari ni. Tapi saya tak buat lagi sebab saya tak ada menantu lagi. Tuan-tuan yang buat kan.
Betul tak? Tuan-tuan jaga cucu kan? Tuan-tuan jaga cucu tuan-tuan. Hamba melahirkan tuannya. Kita bukanlah nak kata anak kita tak bagus, dia jadikan kita hamba, tak. Tapi yang Nabi sebut tu akan berlaku. Itu di antara tanda-tanda kiamat. Berapa orang boleh buat? Mak dah mak. Dulu mak dah jaga saya susah-susah payah. Hari ni tak tahu dah macam mana susah pun mak jangan menyusah-susah diri. Saya akan ambil orang lain jaga anak saya. Mak jadi mem besar dalam rumah ni. Bagi arahan dia dekat orang gaji ni. Takkan ada orang buat walaupun gaji RM10,000. Mak ada mak lah tolong. Ada. Ya tuan. Orang kan ayah, mak bila anak susah sakit, dia sanggup keluar beratus-ratus ribu. Janji anak sihat. Sudah ada gunakan, tak ada cukup duit jual tanah. Tapi bila kita sakit, kita tua belum tentu dia anak kita boleh keluar duit untuk kita. Ini ayah ni lama tokoh ini bang lama tokoh ini. Ni lama tokoh ini tak mati-mati ni. Habis simpanan kita dah. Berkira kita. Mak kita mana ada pernah kira kita. Tak pernah kira dah. Ayah kita pernah kira. Dia sanggup jual tanah tu. Maksud universiti tak ada duit jual tanah. Jual ni. Kita bila dia sakit. Lama tokoh ni bang. Habis simpanan dah. Mana nak kuat duit gini. Berkira gitu. Itulah kan. Kita tak tahu nasib kita ni dengan anak kita kan. Kalau betul didikan ni. Tak ada orang diabai kita. Kalau tidak. Dah banyak berlaku dah tuan-tuan. Jadi itu di antara tanda-tanda dah tuan. Banyak lagi tanda-tanda ni nak bincangkan nanti. Sampai turun Dajjal itu paling dekat lah. Jadi kalau kita nak bincang tentang tanda kiamat ni. Ada satu kuliah lain tu. Memang menarik lah. Cerita kan. Jadi saya ingat cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Dah 8.50. Kita berhenti kat sini. Kita sambung lagi hari-hari akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu a'lam bisawab.